Ku dongak ke langit, lalu tunduk ke bumi. Di hadapan bersatu. Ini mendongak ke langit. Alright, so macam mana? Dah tengok aku Cilik Porek part 1 dan part 2? Okay, so hopefully saya harap informasi yang saya kongsikan, knowledge yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Alright, so hari ni kita sambung part 3. Alright, sebelum tu kita roll intro dulu. Okay. Untuk part 3, saya akan sambung dengan tajuk pertama iaitu pendekatan trading ya. So ada 3 yang saya kategorikan sebagai pendekatan seseorang trader dalam melakukan trading. Pertama ialah analisa teknikal. So di mana trader akan menggunakan pergerakan harga pasaran semasa, sama ada menggunakan candlestick, indikator, robot dan sistem trading lah. Okay. So dalam kategori ni kita panggil dia technical analysis lah. Untuk analisa teknikal, trader akan mengkaji pergerakan harga pasaran semasa menggunakan candlestick. Dan biasaannya candlestick ni dia sama ada dia menggunakan support and resistance, basic SNR, engulfing. Yang tu semua kita akan belajar kemudian lah. Indikator ni ada setengahnya yang menggunakan moving average, Bollinger Band. Banyaklah indikator dalam MetaTrader sendiri pun dah banyak. Cuma saya tak menggunakan indikator lah. Robot ni lebih dikenali sebagai expert advisor, di mana saya benda ni boleh kita gambarkan sebeginilah. Iaitu sistem trading yang kita dah program kan, kemudian kita convert dia jadi macam automated system lah. Dan dia akan berjalan seperti mana yang kita arahkan. Dalam kata lain, robot ni tak ada hati dan perasaan lah. Kalau dia dah floating setinggi mana pun dia tak kisah. Jantung dia tak berdegup pun. Lepas tu bila ada MC dia berhenti buat kerja. Itulah dia robot. Okey, yang kedua ialah analisa fundamental, di mana trader akan mengkaji berita semasa berkenaan sosial, ekonomi, politik atas faktor permintaan dan pengeluaran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan analisa fundamental ni ialah trader akan mengkaji berita-berita semasa yang boleh memberi pergerakan pada harga pasaran. Contohnya bila ada tsunami di Jepun, ataupun macam sebelum ni ada kes kebakaran di Australia. So benda-benda macam ni boleh memberi kesan pada pergerakan market tu sendirilah. Okey. Okey, dan terakhir sekali ialah analisa sentimen, di mana apakah feel kita dan insting kita terhadap market lah. Sebab kita tahu yang menggerakkan market ni ialah manusia. Sama ada kita jadi seller ataupun kita jadi buyer. Contohlah, mungkin saya dengan cikgu saya contoh, kita belajar ilmu yang sama, kita belajar cara trading yang sama, tapi bila tiba masa entry, mungkin pandangan saya dengan dia mungkin berbeza. Mungkin saya masuk sell, dia masuk buy. Tapi tu semua tak ada, orang kata tidak ada salah dan betul. Cuma kebarangkalian. Kita pun tahu forex ni adalah kebarangkalian. Jadi itu antara faktor-faktor yang sentimen berbeza antara saya dan guru saya. Alright. Tak apa, nanti selepas kita dah belajar teori ni, kita akan belajar hands on. Di mana saya akan tunjukkan contoh-contoh support technical analysis, fundamental. Okay, next.
Okey. Ini sekadar knowledge, iaitu di mana ada 3 zon utama dalam trading forex yang selalu menjadi rujukan kepada trader-trader, iaitu zon pertama ialah zon Tokyo, zon London dan zon New York. Alright. Kita tahu yang masa trading kita ada 24 jam, iaitu daripada hari Isnin hingga ke hari Jumaat. Jadi waktu terbaik untuk trading adalah antara pukul 3 PM dan 12 PM, kerana di situ ialah berlakunya overlapping di antara 3 zon tadi, iaitu waktu Tokyo, London dan New York. Kita tahu bila berlaku sesuatu overlapping dalam situasi di mana bank-bank ketiga-tiga zon ni dibuka, mestilah transaksi tu jadi banyak kan. Cuma Tokyo waktu tu dah nak hampir tutup lah. Okay, kat bawah ni ada table yang mewakili zon-zon tersebut lah, berbanding dengan waktu Malaysia. Okay, tapi kena faham, walaupun zon tersebut tidak beroperasi pada malam ataupun pagi, ini tidak bermaksud yang currency itu tidak bergerak. Cuma dia punya volume maksudnya urus niaga tu mungkin kecil, tapi dia masih bergerak lah. Sebab adanya wujud retail trader macam kita ni. Walaupun bank tutup, tapi trader retail macam kita masih trading. Okay. So, dekat situlah yang masa saya sebut tadi, volume yang paling tinggi ialah di mana berlakunya pendirian 3 zon tadi. Nampak kat sini. Okay. Okay, last page untuk part 3. Macam mana kita dapat profit daripada trading? Benda ni, bila kita cerita asas forex, macam mana forex berjalan apa semua, orang tak nak sangat tahu. Orang nak tanya, kau cerita-cerita ni, aku nak tahu satu je, macam mana aku boleh dapat untung daripada forex trading. Dia tak sebut untung je, dia tak sebut rugi pun. Dia tak tahu yang bila ada untung mesti ada rugi. Hidup ni berlawanan. Ada hidup, ada mati. Ada sihat, ada sakit. Ada profit, adalah lossnya. Okay? Tapi tak apalah. Kita cerita jugalah bagaimana mendapatkan profit daripada trading. Okay. Profit akan dikira, formulanya ialah lot size. Okay, nanti kita akan share detail pasal lot size ni. Kita belajar dulu term-term ni yang ada dalam forex ni. Jangan terkocoh-kocoh, jangan terkejar-kejar. Didarabkan dengan pips, iaitu pergerakan harga yang telah berubah lah. Okay. Contohnya kalau kita entry sell, entry sell, teorinya ialah kita nak market turun ke bawah. So, jadi kalau market turun ke bawah dan kita keluar pada waktu harga di bawah, harga yang kita masuk tadi, kita akan profit lah. Sama situasi di mana kita entry buy. Kalau kita entry buy, motif kita ialah untuk memastikan harga naik ke atas. Jadi, daripada tempat kita masuk entry buy tadi, bila dia naik ke atas dan kita keluar, di situlah profit kita. Okay, faham? Tapi apa yang berlaku dekat kalau kita entry sell, tiba-tiba market lagi naik ke atas, tidak turun ke bawah. Itu yang saya katakan tadi, itulah yang berlawanan dengan kehidupan kita. Alright. So, jangan ingat kita entry di atas, dia turun bawah, entry di bawah, dia naik atas. Ada juga entry di bawah, dia turun ke bawah lagi. Ada juga entry di atas, dia naik ke atas lagi. Okay. Alright. So, itu saja saya rasa untuk part 3. Next nanti kita akan sambung pada part 4. Kita belajar sikit-sikit. Yang penting sikit tapi faham. Okay.
Alright. So kembali mendongak langit. Nampak tak ada meja tu? Asalnya tadi ada seorang trader baru dari Seremban nak datang. Tapi beliau ada tugas. Cerita saya tentang dia ni ialah dia dulu waktu saya sihat, saya selalu lepak dekat McDonald Seremban 2, dan saya selalulah perasan dia ni sebab dia buat servis repair telefon, iPhone. Tapi semalam bila dia WhatsApp tu, saya tengok profil dia. Dia tulis perkhidmatan repair telefon, repair iPhone Seremban 2. Jadi saya saja je lah tanya. Saya kata, awak ke yang selalu duduk kat McDonald Seremban 2 tu? Tu dia kata, ya, saya lah tu bang. Dia kata, nampak? Suatu dia di Seremban, suatu saya nampak dia di McDonald, saya ada keinginan nak tegur sebab waktu tu saya ada iPhone juga yang rosak. Tapi sebab waktu tu dia sibuk entertain clients, jadi tak sempat bercakap lah. Tapi Alhamdulillah Allah ketemukan balik dengan saya untuk dia datang lah. Tapi hari ni dia kata banyak orang panggil untuk buat repair. So saya kata datang hari Khamis atau Jumaat lah, sebab besok saya ada hal. InsyaAllah semoga saya dapat berkongsi banyak lagi ilmu dan kefahaman pada trader-trader baru di dalam industri forex trading ni. Alright. So, sekian saja untuk kali ini. Jaga diri, jaga solat, jaga SOP. Dan siasalah jaga hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah ini peringatan untuk saya dan anda juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.